الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di dalam majlis ini. Kita berharapan, kita berimpian, moga-moga Allah meletakkan kuliah kita ataupun majlis kita pada malam ini senantiasa dinaungi oleh sayap para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malaikat-malaikat Allah ada sebahagian daripada tugas mereka mencari penuntut-penuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebanyak-banyak kesyukuran kita panjatkan kepada Allah kerana meletakkan diri kita berada di dalam majlis ilmu seperti malam ini, bukannya di tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah. Tajuk yang diberi, tajuk yang ditaklifkan, sebagaimana tuan-tuan boleh tengok pada banner, ialah fitnah akhir zaman ataupun perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dan bersangkutan dengannya. Terlebih dahulu terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi masjid daripada yang teratas sampailah AJK yang paling bawah. Seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang saya hormati sekalian. Tujuan kita berada di dalam majlis ini tidak lain dan tidak bukan untuk membicarakan satu persoalan yang cukup besar, yang saya kira keberadaan saya pada malam ini di hadapan tuan-tuan dan puan-puan bukanlah bermakna saya yang paling alim, bukan bermakna saya yang paling berilmu, paling berinformasi atau bermaklumat. Mungkin jauh lebih di hadapan saya, lebih ramainya insan-insan dan manusia yang lebih banyak ilmunya. Apapun sebagai muqaddimah minta laluan, sekiranya di hadapan saya adanya ulama-ulama besar, adanya tuan-tuan guru, adanya manusia-manusia yang mungkin diberi kelebihan, berpangkat doktor, ahli-ahli akademik dan sebagainya. Tujuan kita malam ini adalah untuk berkongsi sebahagian daripada ilmu-ilmu dan maklumat yang diberikan dan dikurniakan serta dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Malam ini saya bukan nak pergi kepada satu base yang besar, tetapi nak mengembalikan kita kepada tapak yang asas, tapak yang basic. Bagaimana kita nak bermula, nak memahami, nak mengaji, nak mempelajari apa yang disebutkan sebagai ilmu-ilmu fitan, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Sebenarnya sumber ataupun punca ilmu ini kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, pijakan kita Allah Subhanahu
wasallam. Tiada lain dan tiada bukan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, di sana ada pembahagian-pembahagian yang telah dibuat oleh ulama-ulama tentang ayat-ayat Al-Quran, terutamanya 3 perkara. Yang pertama melibatkan persoalan akidah, yang hari ini kita panggil sebagai ilmu tauhid. Yang kedua melibatkan persoalan syariat, yang melibatkan perkara-perkara berkaitan hukum, hakam, hal ehwal dan muamalah, baik bersama Allah ataupun sesama manusia. Dan yang ketiga adalah perkara yang berkaitan dengan adab, apa yang disebut sebagai akhlak ataupun disebut sebagai etika, atau lebih jauh dirumuskan sebagai ilmu tasawuf. Dan 3 benda ini terangkum di dalam kisah-kisah, di dalam cerita-cerita dan peristiwa yang dirakamkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah para utusan-utusannya yang namanya para nabi, yang namanya para rasul. Selain daripada pengkisahan para nabi dan para rasul, kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan cerita tersebut dalam bentuk figure, dalam bentuk personality, dalam bentuk individu perseorangan. Sebagai contoh, Al-Quran menceritakan tentang Nabi Allah Uzair, Al-Quran menceritakan tentang Nabi Allah Khidir, Al-Quran menceritakan tentang Zulkarnain, Al-Quran menceritakan tentang Tubbah, Al-Quran menceritakan tentang Luqmanul Hakim, dan beberapa contoh individu yang lain secara perseorangan. Dan kadang-kadang Al-Quran mendatangkan kisah dalam bentuk jumlah dan angka yang lebih besar, yang dimulakan dengan kalimah ashab. Ada cerita Ashabul Fil, ada cerita Ashabul Ukhdud, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Ashabul Ras, ada cerita ashab-ashab lain di dalam Al-Quran. Apapun dalam pengkisahan para nabi dan rasul, individu perseorangan dan individu yang lain ataupun jumlah ashab-ashab tadi, pasti akan terangkum 3 benda tadi. Di dalam kisah tersebut pasti ada persoalan akidah, pasti ada persoalan syariat, dan pasti ada persoalan tentang adab, etika ataupun tasawuf. Tetapi di sana Allah juga menyelipkan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang akan berlaku selepas kehidupan manusia di atas dunia, yaitu perkara-perkara yang melibatkan persoalan hari akhirat, hari perhitungan, berhadapannya manusia dan segala makhluk-makhluk yang pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di medan mahsyar kelak. Di situ semua amalan akan dihisab dan dihitung di hadapan Allah, dan pengakhiran kita sama ada akan berakhir jalan keselamatan di surga atau jalan kecelakaan di neraka. Bila kita meneliti persoalan-persoalan ayat-ayat tentang hari akhirat, dan inilah memaknakan kepada kita untuk menurunkan ilmu yang dinamakan sebagai ilmu akhir zaman. Kemudian ditambah dengan hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara jelas, ayat-ayat yang berkaitan tentang kiamat sudah difirmankan oleh Allah secara umum sebagai pengenalan bagi manusia bahawa kehidupan kita ini ada limit dia, ada takat dia, ada pengakhiran dia. Bukan kita manusia ni nak hidup selama-lamanya di atas dunia. Kita bukan nak menongkak lari. Kita bukan akan terus kekal berumur beratus sampai beribu tahun. Tetapi kita ada pengakhiran yang namanya kematian. Dan inilah dinamakan sebagai perpindahan alam, daripada alam dunia ke alam barzakh, agar hidup manusia ini terpimpin. Tujuannya agar hidup manusia ini memerhatikan
tanda-tanda yang telah ditinggalkan menerusi hadis-hadis dan sabdaan-sabdaan tadi. Kalau kita meneliti hadis-hadis yang berkaitan tentang akhir zaman dan fitnah-fitnahnya, boleh dikatakan jumlahnya mencapai ratusan hadis. Ini menunjukkan kepada kita baki lagi tugas kita hari ini sebagai umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, membaca hadis-hadis tersebut, belajar dan mengkaji hadis-hadis tersebut, mentadabburkan hadis-hadis tersebut, mengambil intipati, ibrah-ibrah dan pengajaran daripada hadis-hadis tersebut. Dan ini perlu dilakukan dengan beberapa perkara. Memang secara langsung kalau kita membaca, kadang-kadang kita tidak mampu untuk memahami dengan baik apakah yang ingin dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau hadis itu dibaca secara harfiah, dan ini memerlukan kepada proses talaqi, yaitu kita mesti mencari guru-guru yang berkemahiran, guru-guru yang berkeupayaan dan berkepakaran, punya prioriti yang tinggi dalam ilmunya untuk menghuraikan tentang bidang tersebut. Baki lagi antara terserah pada kita nak mencari atau tidak, kita nak menggali atau tidak, kita nak mentadabbur atau tidak, kita nak memahami atau tidak, atau kita mengambil sikap life must go on. Apa nak jadi, jadilah, hidup aku mesti terus. Nak jadi lagu ni, jadi, yang penting aku boleh makan, boleh tidur, boleh pergi kerja. Nak jadi lagu ni pun ikut dia, yang penting aku boleh makan, aku boleh tidur, aku boleh kerja, cari duit untuk anak-anak. Ini persoalan yang besar. Jadi perkara ni hari ini secara ringkas disebut sebagai ilmu eskatologi. Pernah dengar tentang eskatologi? Ni satu pengistilahan baru. Apa pun nama dia tak kisah. Yang penting bukan pada nama, bukan pada istilah, tapi pada pemaknaan dia.